KPM. Didik TV KPM. Arjuna? Oh, Arjuna. Arjuna. Kakak. Mana adik? Assalamualaikum kakakku. Waalaikumsalam. Arjuna sudah pulang kakak. Arjuna dari mana? Dari rumah sebelah kakak. Asyik merayau Berjumpa saja. dengan Makcik Leha kakak. Makcik Leha saja. Sini, kakak sudah masak. kakak. Mari makan. Takkan kita berdua aja kakak? Ya ini. Mana santapan ibunda kakak? Ini ibu, kakak sudah simpan. Dah simpan ya. Baik. Baik kakak. Makan. Basuh tangan dulu. Baik kakak. Kakak basuh dulu kakak. Ya. Kita basuh sama-sama kakak ya. Ya. Tapi kakak, jangan lupa kakak. Ya. Doa kita kakak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama dengan adik-adik. Abang Fizi harapkan murid-murid di rumah tu dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang, sentiasa di luar sana. Ya, baiklah. Hari ini kita nak bersama-sama dengan seorang guru yang akan bersama-sama kita. Siapa agaknya ya? Kita bersama-sama dengan Cikgu Ruzita Jamil. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, sihat. Sihat Cikgu ya? Fizi sihat. Alhamdulillah Cikgu. Arjuna? Sihat, wahai Melo. Baiklah, kami tidak berdua, kami bersama dengan Cikgu Katie daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Ini jurubahasa kita pada hari ini. Baiklah, hari ini Abang Fizi dengan Cikgu Rosita berdua saja dan Abang Fizi ditemani oleh kawan-kawan Abang Fizi. Cikgu, cuba Cikgu perkenalkan kawan-kawan saya ni Cikgu. Ya. Terima kasih Arjuna. Sama-sama Rosita. Baiklah murid-murid, mari kita berkenalan dengan murid-murid yang berada bersama dengan kita dalam talian Google Meet pada hari ini. Kita mulakan dengan adik Sam Hauen dari SJKC Dengkil. Hai. Hai kawan-kawan. Seterusnya adik Jivika dari SJKT Dengkil. Hai. Hai Jivika. kawan-kawan. Hai. Seterusnya adik Izayani dari SK Salak. Hai kawan-kawan. Hai. Dan seterusnya, kumbang yang seekor ni, Muhammad Haziq dari SK Jeneram Hilir. Apa khabar Haziq? Baik. Cikgu, hari ni kita nak belajar apa ni Cikgu? Baiklah. Baiklah murid-murid, tema kita pada hari ini integriti. Integriti, apa makna dia? Integriti, sifat dan sikap seseorang yang ada nilai murni atau nilai baik. Bila kita berkata tentang integriti, dia berkaitan dengan adab, akhlak, nilai, etika, tingkah laku dan amalan baik. Contohnya, baik hati, berani. Sebenarnya murid-murid ada banyak lagi contoh-contoh nilai murni. Jadi agaknya siapa boleh bantu cikgu untuk nyatakan apakah nilai-nilai murni yang kamu ketahui? Siapa nak jawab? Siapa nak bantu cikgu? Angkat tangan. Siapa silakan, ya? Is. Silakan Is. Rendah hati dan amanah. Rendah hati dan amanah. Itu pun contoh nilai murni. Terima kasih Is. Silakan Sam. Bersopan santun dan kasih sayang. Ya, bersopan santun dan kasih sayang. Terima kasih Sam. Jivika nak cuba? Jivika. Bersikap dan jujur. Jujur. Terima kasih Jivika. Mungkin Haziq nak cuba. Silakan Haziq. Apa dia Haziq? Satu. Okey, baiklah kita teruskan ya. Baik cikgu. Tajuk kita pada hari ini, marilah contohi saya.
Apakah maksud mencontohi? Mencontohi bermaksud membuat sesuatu dengan mengikut contoh, mengambil contoh, meniru dan meneladani. Jadi murid-murid, hari ini kita nak contohi siapa? Kita nak contohi watak yang tadi cikgu dah lakonkan bersama dengan Abang Fizi. Cikgu telah melakonkan watak kakak melur. Jadi pada hari ini kita ingin mengambil contoh meneladani daripada sifat kakak melur. Tahukah murid-murid, kakak melur adalah seorang kakak yang bertanggungjawab. Tadi kita dah lihat selepas kakak melur masak, menghidangkan kepada adiknya. Selain daripada itu, apabila ibunya keluar bekerja, kakak melur akan membantu ibu menjaga adiknya Arjuna. Seterusnya dia akan mengemas rumah, membasuh baju dan banyak lagi. Jadi murid-murid, nilai inilah yang patut kita teladani, yang patut kita contohi. Baik. Betul kan Arjuna? Betul kakak melur. Jadi murid-murid, marilah kita menjadi seperti kakak melur yang rajin dan banyak lagi. Sopan santun, Ya, sopan lemah lembut. santun, lemah lembut dan itulah yang kita mahu contohi. Baik kakak melur. Teruskan kakak melur. Jadi murid-murid, siapa agaknya boleh beritahu cikgu apakah maksud mencontohi? Apakah maksud mencontohi ya? Siapa nak bantu cikgu ni? Ada ke? Maksud mencontohi, silakan Sam. Cikgu nak cubalah Sam. Meniru. Ya, meniru. Tapi bagus tak meniru dalam peperiksaan? Tak bagus, cikgu. Bagus. Terima kasih Sam. Silakan Haziq. Silakan Haziq. Apakah maksud mencontohi? Apa dia Haziq? Dia tengok mak dia pula. Silakan. Yang baik. Membuat mengikut contoh yang baik. Ya, betul tu Haziq. Maksudnya kita perlu meneladani contoh yang baik. Lagi siapa nak bantu? Is? Is. Apakah maksud mencontohi Is? Is. Silakan Is. Tauladan. Ya, Tauladan. tauladan yang baik. Jadi murid-murid, jadilah kita seperti kakak melur. Tadi kalau kita lihat pun kepada adik Arjuna, masuk dalam rumah kita ada nilai. Assalamualaikum kakak. Itu nilai yang baik, bersopan santun. Seterusnya apabila kita nak makan tadi, adik Arjuna membaca doa kan, dan membasuh tangan untuk menjaga kebersihan. Jadi murid-murid, kita perlu meneladani pada perkara-perkara yang baik dan mengambil contoh kepada perkara-perkara yang baik. Itulah dia makna integriti. Dalam erti kata yang lain, integriti ini merupakan tingkah laku, cerminan tingkah laku seseorang. Yang terpuji. Ya, yang terpuji. Jadi segala amalan baik itulah dia tingkah laku yang patut kita contohi. Itulah dia yang patut kita contohi dan yang patut kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah cikgu, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton. Nonton apa? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Rozita kita daripada SK Jenderam Hile Dengke Selangor. Hari ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Melayu. Marilah contohi saya. Cikgu, kita teruskan cikgu dengan pelajaran kita pada hari ini cikgu. Baiklah. Silakan cikgu. Baiklah murid-murid, teka saya. Dalam segmen ini, kita akan bersama-sama mencari dan seterusnya mengenal pasti idea keseluruhan berdasarkan bahan yang akan dipaparkan nanti. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat gambar-gambar ini. Cuba kita teliti gambar ini.
Kerana sebentar lagi kita akan bersama-sama akan mencari apakah idea keseluruhan bagi gambar ini. Kita mulakan dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu silakan siapa yang nak cuba? Haziq silakan. Haziq, silakan Haziq. Silakan Haziq. Haziq, boleh buka mikrofon tu Haziq. Baik Haziq, silakan. Silakan. Bermain bola lalu dia terlanggar pasu ibunya. Ya, gambar pertama Fatih menjatuhkan pasu ibunya ketika bermain bola. Terima kasih Haziq. Seterusnya gambar yang kedua. Apa yang murid faham? Silakan Is. Is. Fatih mengakui kesalahannya. Fatih mengakui kesalahannya. Jadi mari kita lihat gambar yang ketiga. Silakan Ayo. Sam. Sam, silakan Sam. Fatih meminta maaf kepada ibunya. Ya, kita lihat berpelukan tu meminta maaf daripada ibunya. Jadi murid-murid, daripada gambar-gambar ini, apakah agaknya tajuk yang sesuai untuk gambar-gambar ini? Siapa nak cuba? Silakan Jivika. Jivika, apakah idea yang sesuai untuk tajuk gambar tadi? Fatih yang jujur. Fatih yang jujur, Fatih cikgu. yang jujur. Baiklah. Cikgu beri berapa wah? Berapa wah? Cikgu bagi 5 wah kepada Jivika. 5 wah untuk Jivika. Wah. Okey. Seterusnya, mungkin ada pandangan lain. Silakan Haziq. Bersemangat Haziq hari ni. Silakan Haziq. Silakan Haziq. Fatih anak yang baik. Ya, Fatih anak yang baik kan. Kalau kita lihat, dia meminta maaf, anak yang baik. Terima kasih Haziq. Cikgu beri 4 wah kepada Haziq. 4 wah untuk Haziq. Wah. Okey. Cikgu nak seorang lagi lah. Silakan Is. Is. Fatih yang mengakui kesalahannya. Ya, betul. Fatih yang mengakui kesalahan. Berapa wah cikgu? Kita beri 4 wah kepada 4 wah. Wah. Ya, jadi murid-murid, mari kita lihat jawapannya. Baik cikgu. Apakah jawapannya cikgu yang sesuai? Apakah jawapan yang sesuai? Mari kita lihat jawapan yang sesuai adalah Fatih yang jujur. Baiklah murid-murid, jika kita lihat Fatih yang jujur ni murid-murid, kita dah tahu dah apa tentang cerita ini dan tajuk ini adalah idea keseluruhan bagi gambar-gambar tersebut. Jadi kita hendaklah menjadi seperti Fatih yang jujur, mencontohi Fatih, mengakui kesalahan. Kerana murid-murid tiada seorang pun yang di dunia ini berbuat baik belaka. Jadi kita belajar daripada kesilapan. Orang yang hebat adalah orang yang mengakui kesilapan. Betul tu. Ya. Kita teruskan murid-murid. Silakan cikgu. Mari kita baca petikan ini. Ada petikan yang tulisan berwarna merah. Silakan Jivika. Jivika, sila baca Jivika dengan jelas, lagi kuat. Ya. Silakan Jivika. Sebentar cikgu. Okey, baik. Silakan. Silakan Dia Jivika. mematuhi segala nasihat ibu bapanya. Dia selalu patuh akan teguran mereka. Dia tidak pernah bersikap degil. Wah. Terima kasih Jivika. Hebat. Sama cikgu. Seterusnya tulisan biru. Siapa nak cuba? Silakan Sam. Okey, Sam, silakan. Yang wafa tu. Wafa sangat menyayangi ibu bapanya. Dia juga amat menghormati mereka. Dia tidak pernah meninggikan suara kerana tidak mahu melukakan hati ibu bapanya. Wah, hebat Sam. Terima kasih Sam. Jadi murid-murid, apa agaknya yang murid-murid faham tentang petikan ini? Siapa nak cuba?
Silakan. Apa? Silakan Is. Silakan Is. Silakan Is. Apa yang Is faham? Mak dah suka baca tu. Apa anak yang menghormati? Apanya? Wafa anak yang menghormati ibu, Ibu bapanya. bapanya. Ya, betul. Ada siapa-siapa nak cuba lagi? Silakan Haziq. Wafa sangat hormat dan mendengar kata ibu bapanya. Ya, tepat sekali. Baik. Jadi murid-murid, mari kita lihat apakah agaknya tajuk yang sesuai. Daripada petikan ini, apa idea keseluruhan bagi petikan ini? Siapa yang nak bagi idea ni? Siapa nak cuba? Jivika, Jivika. Silakan. Anak yang taat. Anak yang taat. Anak cikgu. yang taat. Baik, cikgu beri 5 wah kepada Jivika. 5 wah untuk Jivika. Wah, wah, wah. Wah, wah. Okey, seterusnya. Okey. Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Baik, Sam. Silakan Sam. Wafa merupakan budak yang taat dan hormat akan ibu bapa. Wah, panjangnya tajuknya. Ya, tapi betul ya. Ya. Nilai murni. Wafa sangat menghormati ibu bapanya dan taat. Jadi, cikgu beri 4 wah kepada Sam. Wah, wah. Wah, wah. Untuk Sam. Jadi murid-murid, mari kita lihat apa jawapannya. Okey, silakan cikgu. Inilah dia jawapannya murid-murid. Anak yang taat. Jadi murid-murid, kita perlu contohi anak yang taat. Seperti mana yang murid-murid bincangkan tadi, ini adalah idea keseluruhan yang kita cari. Tahniah kepada murid-murid kerana berjaya. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu. Ada sikit lagi. Ada, cikgu. Ada. Ya. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan gambar-gambar ini. Baik. Silakan. Lihat Siapa nak gambar cuba? ini. Siapa Gambar nak cuba? A, silakan. Sam, silakan Sam. Kita perlu seorang murid sedang mengutip sampah. Ya. Mengutip sampah, cikgu. Mengutip sampah. Seterusnya B, silakan. Jivika, B. Silakan Jivika. Gambar B tu apa ya situasi dia? Silakan Jivika. Murid-murid tidak meniru seperti Ya, murid-murid tidak meniru. Terima kasih. C, silakan Haziq. murid mesti peraturan murid-murid mesti mematuhi peraturan sekolah. Ya, tepat sekali. Seterusnya D, silakan Sam. Gambar apa tu Sam? Seorang murid mengapang tanda selepas menggunakannya. Ya, Hebat. hebat. Seterusnya E, silakan Is. Gambar apa Is? Murid berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku. Ya, itu dia. Jadi mari kita lihat apakah idea keseluruhan yang paling sesuai untuk gambar ini. Silakan Sam. Sam nak cuba? Kita perlulah berkelakuan baik dan berdisiplin. Kita perlu berkelakuan baik dan berdisiplin. Jadi kita beri 4 wah kepada Sam. Wah, ada 4. Wah. Seterusnya seorang lagi silakan Is. Sifat murid yang patut dicontohi. Ya, sifat murid yang patut dicontohi. Jadi kita beri 5 wah kepada 5 wah untuk Is. Wah. Jadi murid-murid, mari kita lihat. Mari kita lihat apa agaknya idea keseluruhan yang paling tepat murid-murid. Inilah dia sifat murid yang baik. Jadi murid-murid, kalau kita lihat tadi situasi itu berada di sekolah. Jadi murid-murid, kita perlu contohi sifat-sifat murid-murid yang berada di sekolah tadi dengan meneladani sifat-sifat baik mereka. Itulah dia. Cikgu, antara rumusan ringkas cikgu untuk segmen kali ini. Okey, rumusan ringkas untuk segmen ini. Jadi murid-murid, apabila walaupun kita berada di mana, di sekolah, di rumah, walaupun di mana, kita perlu sematkan dalam hati untuk membuat amal
amalan baik. Bukan di sekolah saja sebab takut pada guru. Ingat tu, buat baik daripada buat jahat, jangan sekali. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Terima kasih kerana sudi menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, dan terima kasih kepada anda yang sedang fokus menonton kami sekarang ini. Hari ini Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Rosita kita. Baiklah Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita Cikgu. Silakan Cikgu Rosita yang comel orangnya. Terima kasih Adik Arjuna. Sama-sama, Baiklah Kak murid-murid, kita teruskan dengan kepentingan nilai murni ya. Ada banyak kepentingan nilai murni, antaranya yang pertama untuk membentuk tingkah laku yang baik, seterusnya akan mewujudkan masyarakat yang tinggi nilai budinya. Yang kedua, mampu melahirkan masyarakat yang saling menghormati. Seterusnya, kepentingan nilai murni juga melahirkan masyarakat yang berintegriti dalam melaksanakan apa juga tugas yang diamanahkan. Jadi murid-murid, ini adalah antara kepentingan nilai-nilai murni. Siapa agaknya boleh tambah mungkin satu lagi? Apakah kepentingan nilai murni? Silakan Is. Is, apakah kepentingan nilai murni pada diri awak? Silakan Is. Membentuk masyarakat dan negara yang cemerlang dan terbilang. Oh ya, Hebatlah, membentuk masyarakat yang cemerlang dan terbilang. Itu antara kepentingan untuk jangka masa yang panjang. Kenapa nilai murni penting? Untuk siapa lagi kalau bukan untuk murid-murid. Baik Cikgu. Okey. Kesimpulannya Cikgu. Silakan. Kesimpulannya. Silakan Cikgu. Murid-murid, kesimpulannya murid-murid. Untuk menjadi murid yang cemerlang, kita perlu menjadikan nilai murni sebagai teras dalam kehidupan kita sehari-harian. Bukan hanya sekejap-sekejap, maksud kita berterusan, seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana murid-murid, apabila nilai murni ini sudah sebati dalam diri kita, pasti kita akan menjadi murid yang berintegriti, dan pastinya kita akan menjadi teladan dan contoh kepada kawan-kawan yang lain. Jadi mereka akan melihat kita kan, akan mencontohi kita. Inilah kesimpulan daripada tajuk nilai murni ini. Jadi murid-murid, bab kata pepatah, usul menunjukkan asal. Jadi walau di mana kita berada, kita tanamkan sifat nilai murni yang baik ini. Ini yang amanah, hemah tinggi, berani, jujur dan prihatin Cikgu. Ya, betul. Cikgu, apa kita uji kawan-kawan Abang Fizi ni Cikgu? Ya, boleh. Untuk mereka ni memberi kesimpulan Cikgu. Silakan Cikgu. Cikgu pilih yang mana berkenan di hati Cikgu. Mari kita tanya. Silakan Sam. Agaknya apa yang Sam belajar hari ini? Apa kesimpulannya? Nilai murni akan menjadi pedoman yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Sam. Jadi nilai murni akan menjadi pedoman bila kita sentiasa amalkan dan menjadi teras dalam kehidupan seharian kita. Lagi Cikgu? Jadi ada kita uji ke semua ya Cikgu? Oh semua, okey. Baiklah, cuba Jivika. Apa lagi kesimpulannya Jivika? Okey. Meningkatkan keberanian. Meningkatkan keberanian. Kesimpulannya, jadi sebenarnya nilai murni yang Jivika dapat pada hari ini, Jivika berani. Sebenarnya Jivika tak berani kan? Penakut, tapi pada hari ini tahniah Jivika kerana telah berani. Terima kasih. Is pula, Is. Silakan Is. Nampak telah bersiap sedia di situ. Ya. Silakan Is. Nilai murni amat penting dalam kehidupan seorang pelajar. Kehidupan seorang pelajar. Itu dia. Dengan bantuan ibunya.
Ya. Hebat Is. Jadi, betul tu. Is, nilai murni memang sepatutnya menjadi pegangan pada setiap murid. Kerana pada masa akan datang, kamulah yang bakal pemimpin murid-murid. Jadi, sematkan nilai murni dalam hati nombor 1. Walau di mana berada. Cikgu, bagaimana dengan prestasi adik-adik saya ni, cikgu, kawan-kawan saya ni, cikgu? Silakan. Jadi murid-murid, cikgu ucapkan tahniah kerana pada hari ini murid-murid telah berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu murid-murid telah berjaya membaca bahan tadi, seterusnya menilai bahan yang dipaparkan tadi, dan seterusnya mengenal pasti isi idea keseluruhan bagi bahan-bahan yang telah dipaparkan. Jadi, mengapa tidak cikgu beri 5 wah kepada semua? Ya, tepukan untuk diri sendiri ada 5 wah. Wah, 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 wah. Baik, cikgu. Mungkin ada di kalangan yang baru saja menonton Didik TV ni, ada yang terlepas, cikgu. Buka-buka TV dah separuh dah, cikgu. Boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Baiklah, murid-murid, bahan-bahan pembelajaran pada hari ini boleh diperoleh menerusi pelantar D5 KPM seperti yang tertera pada kaca TV. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Ruzita Zamil kita daripada SK Jerdam Hilir, Dengkil Selangor. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Katie daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada ni kawan-kawan busy kat belakang ni, dan kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Jangan nakal-nakal, jangan ponting sekolah, terus fokus dalam pelajaran anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM